Yang penting ialah sesiapa yang ada sakit tu pay attention, tetapi yang tak ada sakit tu pun kena beri tumpuan sebab mungkin you boleh bantu lebih ramai. Jadi secara tak langsung you boleh beramal. Betul tak betul? Okey, apa yang dimaksudkan dengan satu pohon yang boleh membantu sehinggakan dia kata, ataupun orang pun katalah pokok ni macam miracle tree ataupun pohon yang ajaib. Setengah orang kata bahan-bahan daripada pokok ini ataupun dia punya ni lah hasilnya tu boleh sampai membantu lebih daripada 100 penyakit. Saya fikir-fikir macam mana boleh ya. Kalau nak dapat macam kunyit pun boleh juga, banyak juga. Cuba you teka tengok apa pokok atau bahan apa ni ya. Saya dengar kata sejak saya duk belajar 5-10 tahun yang lepas ni, lebih kepada naturopati. Yang alami ni baru-baru ni saffron ataupun buah delima memainkan peranan yang nak jadi trending. Tetapi yang ni dah lama sebenarnya. Rupa-rupanya orang baru tahu. Jadi saya nak betulkan keadaan supaya jangan anggap kalau pohon-pohon yang lama ni yang kita dah lupa, kita buat semacam alah tak nampak je. Saya nak beritahu kat you, siapa dalam majlis ni yang tengah ada twitching, tahu tak twitching, mata dia tengah duk berkejit-kejit ni, okey, dia apa bahasa Melayu ya, berkejit ya, berkelip-kelip mata tu, okay, ataupun twitching, bukan dia tutup mata buka mata, dia punya kelopak tu twitching tu. Okey, ni kadang-kadang kita tak tahu, cuma disebabkan mineral nama magnesium je tak cukup. Ada kaitan dengan pohon ni. Dan kenapa orang panggil pohon ni super king of the super food? King tau, raja. Boleh kau bagi title sampai tinggi macam tu, tapi kita dengar dulu. Kalau you ada masalah irritable, rasa sensitif je selalu, kemungkinan you tak cukup B1 je. Duk kata pasal orang, rupanya you dalam kita punya makanan tak cukup B1 contoh. Tetapi yang duk sakit belakang ni, kadang-kadang saya pun punyalah sakit, kadang-kadang kat punggung, kat tulang belakang. Siapa yang macam tu, yang lower back pain lah selalunya, ataupun termasuk paha-paha ni, dia bukan seketika tau, dia sakit je. Dia kadang-kadang tak cukup vitamin D je. Okey, dengar dulu. Sebab apa? Ada kaitan dengan pohon raja ni. Okey, iaitu tingling. Siapa rasa kaki-kaki, bukan diabetes tau. Dia belum lagi diabetes. Dia cuma rasa macam kebas-kebas je kaki. Okey, rupa-rupanya tak cukup. Satu dinamakan B1 juga. Ataupun satu lagi yang kalau rasa-rasa tulang, bukan tulang saja ni, kuku ni dah mula rapuh. Tahu tak? Dia brittle. Jadi itu mungkin tak cukup iron. Jadi pokok ni ada ke iron lah, magnesium lah, vitamin D pun dia ada. Patutnya daripada matahari kan. Dengar elok. Okey, satu lagi. Zinc. Tak cukup, dah boleh kena ulcer, dah boleh kena gastrik. Padahal orang duk fikir tentang hydrochloric acid saja. Tak. Sebenarnya iodine saja tak cukup dalam badan. Yang ni memang susah lah nak cari. Yang orang ada masalah breast cyst dan sebagainya tu. Belum cerita kanser pun. Vitamin C yang sampai gam tu boleh bengkak. Gaham kita ni, lepas tu ada masalah degupan jantung. Siapa degupan jantung ni tak pasal-pasal, dia naik tinggi je. Pergi jumpa doktor, normal pula. Rupanya potasium je tak cukup, ataupun tinggi sangat ke. Jangan main. Jadi tuan-tuan sekalian, bila ada mata pula menjadi dry eyes, tahu mata ni jadi kering, itu cuma vitamin A je. Jadi daripada A pula pergi ke vitamin E. Kalau vitamin E tak ada, rupanya nak naik tangga berat, kaki rasa macam weak, lemah. Dan kalau tulang, kalau doktor kata dah osteoporosis, contoh kita yang kalau tak berumur pun tulang tu dah nampak macam ada lubang-lubang, tak apa nak mantap lagi dah, itu mungkin vitamin K2. Jadi tuan-tuan sekalian, saya baru bagi mukadimah. Kalau macam tu, ada tak pohon atau pokok yang mana, cuba teka je pokok apa, ni dahsyat ni, Rokiah kata apa pokok tu, sabar dulu. You boleh teka macam-macam. Dia semuanya asalkan Tuhan jadikan anugerahnya daripada habatul saudah sampai delima, sampai sayur-sayuran, semua pun boleh. Tapi saya guna perkataan pohon. Saya tak kata sayur. So saya dah bagi narrow down you punya tekaan. You boleh guess and teka dulu malam ni. Sementara saya cerita ni, dalam 5 minit lagi je you dah dapat tangkap. Sebab
Kebanyakannya saya rasa dah terdedah dengan pohon ni. Yang penting sekali dia, you bayangkan, apa yang tak ada? Dia ada kalsium, magnesium, potassium, zinc, iron, copper, phosphorus. Sebutlah. Jadi dia mesti dah cover yang simple-simple penyakit tadi. Sebab tu dia boleh sampai 100 lebih ke atas. Penyakit-penyakit yang boleh dibantu. Saya tak cerita malam ni yang dia boleh, kita tak boleh claim kata cure kan. Tetapi bantuan memang tetap boleh. Sebab lain pada tu, itu baru mineral, vitaminnya. Daripada A, nak dengar ni, A, B, C, D, E, K. Macam? Apa yang dia tak ada? Kod lah vitamin B, you kata B1, 2, 3 tu sampai B12 pun ada. Saya duk check balik. B12 susah dapat tau daripada pohon. Selalunya B12 ni daripada organ food, daripada berdaging, baru boleh. Tapi Tuhan ni, dia kalau nak bagi, orang tak perasan pun pokok ni. Yang syok sekali pokok ni orang tak perasan. Ataupun dia bukan pokok yang glamour. Okey. Yang penting juga dia ada sampai 92 zat makanan. 92 lain pada karbohidrat, fiber, protein dia yang paling komplit. Saya ulang, protein, tahu protein yang orang duk gaduh nak makan seafood, daging, nak ambil suplemen semua tu. Dia ni ada komplit sampai berapa? Ada amino acidnya, ada yang penting 18, tapi 9 yang wajib ada tu pun dia dah supply. Dahsyatnya. Kalau kita tahu ni, kita kena bersemangat tau. Sebab ni Tuhan bagi ni. Jadi, kalau dia kata dia ada 46 antioksida. Antioksida semua dah tahu. Yang melawan karat dalam badan. Tadi penyakit simple. Kalau saya sebut tentang diabetes, tentang kanser, apa naikrannya? Kalau dia dah ada 46 antioksida. Yang melawan karat dalam badan. Faham tu? Yang apa merosakkan sel, apa yang merosakkan kita punya mitokondria yang dalam sel tu, dia boleh supply untuk lawan antioksidan. Nama-nama dia tak tahu pun tak apa. Saya pun tak ingat, pelik-pelik namanya. Saya bagi sikitlah nama supaya you dengan I jadi pening kepala sikit malam ni. Nak tak? Dia ada nama seperti benzoisothiocyanate. Saya sekali ni je saya ingat. Tu pun saya baca. Glucosinolate. Maklum sajalah nama-nama ni saintis cukup suka bagi yang susah-susah. Tapi yang senang seperti flavonoid, seperti phenolic acid, pernah dengar tak? Quercetin kan? Pernah dengar zeaxanthin, lutein, semua-semua ni dia ada siap. Ada satu nama ni saya suka. Namanya asiatic acid. Lepas tu ada medicasic acid. Allah Akbar nama-nama ni. Jadi kalau saya sebut nama ingredientnya tak kurang daripada entah berapa puluh nak hafal malam ni. Yang syok sekali, lepas pada saya cerita ni, you mesti dah boleh teka. Cepat. Ready ya? Siapa pandai teka, kita belanja gambar sekejap lagi. Okey. Dia 7 kali ganda vitamin C kalau dibandingkan dengan orange. Kan kita nak makan orange, benda terbaik. Kadang-kadang kita takut sebab orange sekarang pun dah ada pesticide semua. Tak payah risau. Sebab apa? Pokok ni, dia tak payah pesticide. Dia boleh hidup. Tak ada siapa pun serangga, burung ke binatang nak makan dia. Sebab dia pahit. Dah dapat dah. Pokok apa ni? Tak apa, sekejap. Lepas tu, dia boleh sampai 10 kali ganda vitamin A tu. Kalau kita cari selalu kat mana? Carrot. Dia 10 kali ada. Lebih kuat daripada carrot. Ambil kita. Okay. Lepas tu susu. Kan saya kata jangan makan susu banyak-banyak. Habis nak cari mana protein, nak cari tu semua. Inilah dia. Sebab dia sampai hampir dekat 10 ke 17. Setengah orang kata 10 kali ganda. Setengah orang kata 17 kali ganda. Saya ambil yang kecil dululah. 10 kali ganda kalsium. Kalau kita tak makan susu, kita cuma ambil bahan ni saja. Dahsyat tak dahsyat. Lepas tu kita ada sampai 9 kali protein kalau dibandingkan dengan yogurt pun. Kan tak payah beli yogurt tu mahal. Lepas tu kalau dibandingkan dengan banana, pisang. Walaupun sedap pisang, tapi yang ni boleh ganti sampai lipat. Kalau gram per gram, kalau tu 100 gram, ni 100 gram, yang ni hampir 10 hingga 15 kali ganda. Lebih tinggi dia punya potasium. Jadi kalau siapa yang kidney stage 4 macam saya cerita minggu lepas tu, tak usahlah makan bahan ni nanti. Okay. Tapi yang penting ialah orang yang tak sempat ambil sayur-sayur seperti spinach, benda-benda macam lettuce ataupun inilah bok choy semua kan yang famous saya cerita tu. Sebab apa? Iron yang ada dalam bayam ataupun sayuran yang menghijau tu,
iron tu dia ada 25 kali ganda lebih tinggi daripada bayam tu. Saya pun kadang-kadang tak percaya ni semua ni. Bukan boleh harap sangat orang nak buat cerita, tapi bila saya baca dalam contoh PubMed, you takkan tahu ni. Doktor-doktor dia rajin pergi tengok, kalau rajin tengok lah, PUBMED. You check sendiri. Lepas tu kalau you Google sendiri, you tengok YouTube sendiri, punya banyak orang buat cerita ni. Kita ambil yang boleh percaya saja. Boleh tak? Sebab apa? Kalau dibandingkan dengan kale, tahu kale, sayur hijau tu, dia ada hampir 4 kali ganda dia punya nak minta iron dia tu. Sebab apa? Ramai orang kena anemia tak senang. Senang saja, tak payah ambil pil pun sekarang ni, ambil bahan ni saja. Satu lagi, dia ada, kalau tadi saya kata kunyit kan, saya tersebut. Tapi you takkan teka kunyit kan, sebab kunyit dia bagus. Tapi yang ni, hampir 2 kali lipat power daripada kunyit. Dia punya orang kata anti-inflamasi ni. Kan kunyit tu terkenal dengan lawan inflamasi. Tapi yang ni 2 kali kunyit. Nak kunyit hitam ke, kunyit orange ke, dia boleh lipat. Saya pun bila saya tengok balik pokok tu, saya pun rasa biar betul kau ni. Jadi saya nak cerita pada anda ni sebab dia berdasarkan kepada research. Dalam ni kita sendiri dah buat kajian yang kalau you tengok ada beberapa yang diperbuat di Malaysia sendiri, bukan buat diusahakan sendiri dengan universiti kat sini, tapi di luar negara pun ada, dan yang mengeluarkan hasil dari pokok ni bila dia buat kajian tu, saya tengok dia habis dekat bermilion-milion duit. Kalau kita ni tak jadilah nak keluar 100,000 pun, betul tak? Tapi ni yang saya nak cerita ni asal-usulnya orang-orang Jepun yang memang minat kepada bahan makanan ni sebab dia cuma hidup di kawasan Khatulistiwa. Jadi istimewa lah kita cerita malam ni kan. Okey, sekarang tiba masanya saya cerita apa nama pokok tu. Nak tahu tak? Cik Yah, betul ke tak betul Cik Yah kata tu? Tapi tak apa, tunggu sekejap je lagi. Saya cuma nak bagi tahu penyakit-penyakit yang dia boleh bantu supaya you lebih bersemangat dan ujung keladi tikus. Betul ke? Nanti sekejap. Pun dah dekat dah tu. Okey. Pokok keladi tikus lagi sekali. Seorang orang kata, pokok ke pohon tu keladi tikus tu? Saya kata pohon tau. Ada batang, ada akar, ada ranting. Dah bagi tahu dah tu. Apa lagi nak kan? Okey, Rohana Syira Anwar. Baik. Saya nak bagi. Tengok cara saya ingat dan anda boleh ingat. Siapa saja yang ada masalah daripada rambut yang mula rontok. Daripada rambut untuk menjadikannya cantik dan lebat. Sehinggakan ke kulit untuk awet muda. Dengar terus ya. Lepas tu dia mengurangkan masalah akne. Dengan amalkan bahan ini, dia mengurangkan masalah kedut. Dia dipanggil awet muda. Secara orang tak sedar ni, sebab orang tak pernah menceritakan hal-hal ni, cuma daripada pokok-pokok macam ni je. Dan mata, kalau saya tahu dari dululah, tak payahlah nak potong mata, katarak semua tu. InsyaAllah. Sebab kita pun, orang yang kena kanser, bila kena kemoterapi dan steroid, tak boleh lawan lah. Nak buat macam mana pun, dia jadi opek juga. Tapi kalau masalah gaham, ada ulcer, tahu ulcer? Ni yang pecah-pecah mulut semua tu, ada masalah ear infection, ada masalah pernafasan sampai ke paru-paru, asma, boleh dibantu. Jadi bila saya sebut ni, you cuba tengok siapa yang sakit macam ni, ada tak boleh kita bantu. Masalah turun ke bahagian perut, iaitu masalah stomach, masalah usus seperti constipation, masalah diarrhea, masalah GERD ataupun IBD, irritable bowel disease, maksudnya irritable bowel syndrome pun boleh, yang selalu ganggu, ada bloating, ada sakit perut dan sebagainya. Lepas tu bila kita turun di bahagian bawah pula, digestion, maksudnya pencernaan, dan masalah liver. Dia membantu liver untuk detox. Kalau takat liver saja kita boleh berhenti, dah cukup kot. Sebab liver saja, kalau dia boleh bagi semangat liver tu hidup, orang kata cun lah, maksudnya sentiasa bersemangat, liver kita, banyak benda selesai dari segi penyakit. Sebab dia lah kelang untuk detox. Selain daripada buah pinggang pun dia boleh turunkan 2 perkara yang paling saya suka. Satu nama kidney stone, nombor 2 ialah gout.
nak kurangkan masalah gout. Bila kidney cantik, dan dia menurunkan juga uric acid. Pasal tu nampak I semangat kan. Selalu bila cerita uric acid, I angkat tangan dulu. Saya nak dengar apa cerita. Dia dah terkenal untuk membantu orang kena gout. Bila macam tu nanti kita nak turun ke bawah lagi pada liver, lepas tu dia masalah UTI. UTI itu apa dia? Urinary tract infection. Kenapa? Dia ada antibakteria, dia ada bahan antifungus dan antivirus. Berarti masa COVID dulu patut kita dah kenal ni pokok ni dulu kan. Sebab saya cerita pokok ni sebenarnya kita yang syoknya saya tak cerita benda yang mahal yang you tak boleh buat apa-apa. You senang aja. You boleh tanam sendiri pun. Jadi malam ni you pergi tanam sendiri lepas pada cerita nanti. Malam ni juga you tanam. Boleh? Okey. Dan lepas pada tu kita nak cerita pula tentang masalah turun ke arthritis. Ramai orang kena bantuan. Jadi bila arthritis ni ada kaitan dengan tulang. Kan saya sebut tadi mineralnya berapa banyak, 92 bahan-bahan zat yang berkualiti. Jadi tulang kita akan jadi mantap sebab dia ada tinggi dengan kalsium dan fosforus. Tak apa. Yang penting bukan soal kalsium semua tu. Itu sains. Tapi yang pentingnya you boleh semayang. You boleh pergi balik surau. Yang tu yang kita minat. Betul tak? Kita tak peduli hang bagi apapun. Asalkan benda tu selamat dan tidak toksik. Kita makan kalau dia improve. Alhamdulillah. Betul tak? Jadi mak-mak kita ataupun atuk-atuk kita atau orang-orang macam saya kalau dah boleh berjalan balik pergi makan kenduri tadi. Macam saya pergi kenduri Ashraf tadi di mana tadi Kota Damansara tu. Sonok tengok bila orang tua masih lagi boleh ambil gambar dengan anak dia untuk bersanding kan. Sonok kan. Jadi sekarang tiba masa yang lebih serius. Tadi saya dah main-main je. Sekarang yang paling you tunggu-tunggu ialah siapa? Orang yang ada kanser, dia juga lawan kanser. Itu yang saya sebut nama tak boleh nak sebut tadi tu. Contohnya dia ada benzoisothiocyanate. Saya nak hafal sampai boleh ni. Allah tak boleh juga. Tak apa, glucosinolate ni, lepas tu ada phenolic acid, ada flavonoid. 4 ni dia melawan kanser. Ni kajian Lepas tu dia orang buat kajian terlalu tinggi dengan antioksida tadi dan kenapa dia boleh bantu lebih daripada 100 masalah berpenyakit sebab beratus-ratus penyakit yang ada kat dunia ni kebanyakan bermula daripada inflamasi. Tahu inflamasi? Radangan, merah, bengkak, sakit dan tak boleh tersentuh, dia panas. Ini dipanggil inflamasi. Daripada luar nampak sehingga ke dalam. Okey, dan tadi saya lupa nak cerita bila mula kat kepala dengan rambut muka tadi, saya tertinggal kepada otak. Rupanya otak juga dia mainkan peranan. Maklum saja otak pun perlukan vitamin, mineral yang cantik-cantik kan. Dia perlukan hormon-hormon yang terbaik. Saya lupa nak cerita dia jaga hormon juga. Membalancekan antara hormon orang perempuan pun boleh jaga, hormon lelaki lagi dia jaga. Sehingga kan dia melibatkan masalah libido. Ini memang orang buat kajian, bukan saya yang cerita. Jadi Alhamdulillah, bila dia boleh membantu, apapun saya ulang perkataan membantu. Ini salah-salah nanti orang kata kita claim pula. Tak, ini saya cerita kat you apa yang saya belajar. Boleh tak kalau saya kata otak orang yang nak kena Alzheimer's, nak kena dementia, nak kena ataupun tengah depres. Ada sesiapa dalam ni yang tengah sedih, tengah murung. Tolong, nanti lepas ni you pergi cari. Pergi tebang pokok ni kat mana-mana, buat sendiri. Makan je banyak. Okey, saya nak cerita kat you. Lepas tu anti-depression dah cerita tadi, masalah kedut-kedut dah cerita. Saya nak habiskan tadi waktu saya cerita tentang anti-inflamasi. Bila you ada penyakit seperti saya, ada masalah gout, masalah sakit tulang dan sebagainya, sendi, ini antara yang terbaik. Sebab tu saya nak hidupkan balik fahaman tentang pokok ni. Kenapa Tuhan kata dia ajaib. Bukan Tuhan kata, kita yang kata sebab terlalu banyak kebaikannya. Ada kelemahannya cuma sedikit saja. Yang pun saya akan cerita sebab takkan sempurna apapun yang Tuhan jadikan selagi ciptaannya tak pernah dia buat bagi jadi sempurna. Faham tak? Maksudnya contoh pokok, manusia, binatang semua tu ada saja.
Ya, jadi yang penting saja saya nak cerita ialah anti sugar, iaitu untuk diabetes, dan satu lagi anti high blood pressure. Dia menurunkan blood pressure. Kenapa? Senang faham. Sebab dia kan ada potasium, magnesium. Dan dari segi sugar, dia ada satu bahan yang saya belum sebut, namanya chlorogenic acid. Sama dengan quercetin. Tadi saya dah sebut banyak kali quercetin tu, tapi chlorogenic acid ni yang sebenarnya cukup cun untuk mengurangkan masalah insulin resistant, sehingga kan boleh mengurangkan masalah blood glucose. Dan kalau you periksa you punya HbA1c selepas 2-3 bulan amalan ni, sebab HbA1c tu selalunya kita buat 2-3 bulan. So selepas 2-3 bulan tu you check balik, dia insya-Allah. Sebab orang yang check blood glucose dalam seminggu 2 dah nampak turun. Yang penting ialah siapa tahu sehinggakan dia boleh menjaga jantung pun. Sampai ke jantung dia jaga, sebab dia ada satu bahan yang kalau you tengok pokok ni dan you tengok bahan-bahan dia, you rasa kok mana dia letak. Itu kebijaksanaan Maha Kuasa Allah. Dia boleh masuk apa saja dia suka, walaupun you tak boleh nampak. Sebab dalam tu ada satu saintis ni, mau tak mau dia dah buat kajian, ada nama niacinamide. Betul ke? Niacinamide. Tak betul sebut pun tak apa. Tapi niacinamide ni adalah lawan plak. Lawan daripada pengumpulan ni yang blok saluran darah ke jantung semua tu. Plak-plak ke otak yang menyebabkan stroke. Menyebabkan ni lah, ada hemorrhage dan sebagainya kan. Tahu. Dan ada juga satu lagi yang boleh membuka saluran vein supaya tidak kena varicose vein. Ni semua ada kaitan dengan bahan-bahan kandungannya. Cukup tak saya bagi malam ni? Ataupun nak sampai besok pagi? Yang ni antara satu topik yang kalau you dengar, kita harus sujud syukurlah. Sebab apa? Saya nak dekatkan anda kepada cerita-cerita yang cukup emosional. Kalau you tengok takat research yang kita buat ni, untuk bahan yang saya nak cerita malam ni, belum cukup. Sebab dah ada beribu dalam research journal tentang bahan ni. Tetapi yang saya terkejut sekali ialah di Filipina. Doktor-doktor sana yang dah belajar tentang ilmu ni ataupun yang dah pandai, doktor moden tahu, bukan kata doktor naturopati atau homeopati semua ni, doktor betul yang memprescribekan. Namanya apa ni? Nanti saya cerita. Dan dia bagi kepada pesakitnya secara hati tenang. Maksudnya dia tak takut. Sebab apa? Tak ada side effect. Tak ada side effect ni, you boleh bayangkan tak? Kenapa saya boleh kata macam tu? Sebab ni sajalah jenis-jenis, kalau you nak kata suplemen ke bahan-bahan makanan tambahan ke apa-apa, tak apa. Tetapi dialah antara yang membenarkan orang mengandung makan. Tak takut. Nombor 2, orang yang menyusu digalakkan lagi makan. Sebab apa? Bila you menyusu, you perlu jaga dua badan. Satu maknya, satu anaknya kan. Jadi banyak lagi vitamin mineral yang diperlukan. Dia, mana ada orang beritahu yang sejak you setahun jagung pun, maksudnya selagi you dah boleh makan sedikit je, dah boleh tambah bahan ni. Boleh dibuatkan makanan, boleh buatkan dalam sayur-sayuran, you tambah aja benda ni. Dan orang tua-tua lagi digalakkan. Maksudnya kalau yang you rasa dah lemah sikit sebanyak. Jadi apa salahnya kalau you yang tengah sihat tengok saya ni, mulakan daripada sekarang. Saya ni agak terlambat cerita kat you, tetapi apa salahnya? Lebih baik lambat daripada tak buat apa langsung, betul? Jadi anda semua dah teka-teka tadi. Saya duk baca ni, mata saya duk tengok apa you tulis. Cuba saya bagi lagi 10 saat. Type habis-habisan cepat. Saya bagi last, you cuba teka. Ten-ten, saya nak bagi. Dan saya nak tunjuk pun sebab saya bawa. Sebenarnya daun kaduk ke? Oh, daun kaduk, olive oil, Nur Azura. Siapa lagi? Cepat, seorang lagi. Hempedu bumi. Dahsyat ni betul. Hempedu bumi untuk kanser, yes. Pohon duri 7, yes. Saya pernah dengar tu. Oh, tetapi dia boleh buatkan sampai 100 lebih penyakit ni. Kunyit, yes. Semua tu betul. Tapi kalau you tengok ni, mesti you menyesal dengan lecture I malam ni. Maksudnya, Allah. Mesti ramai akan kata, Allah. Tak percaya? Ready ya? Okay, siapa dah ready? Cepat. Saya dah pegang ni. Saya pergi
patahkan sendiri sebab ini saya tanam sendiri kat rumah saya. Jangan-jangan saya tanam boleh hidup. Tapi yang ni letak aja hidup. Letak aja hidup. Ready. Ini dia. Cepat. Saya dah cerita. 4-5 tahun lepas saya dah buka cerita ni. Tapi tahu malam ni kenapa saya buka lagi cerita? Sebab saya terlupa nak tengok detail dia yang mendalam. Saya terlupa kepada sampai 100 penyakit. Saya duk fokus kepada apa dulu? Kepada masalah sendi, gout, masalah ni lah, diabetes, blood pressure, 3 serangkai, kanser. Saya ingat takat tu cukuplah. Saya dah cerita pun kebaikannya. Tetapi malam ni saya tak nak cerita. Saya nak kita semua, mau tak mau, pergi tanam malam ni juga. Ni, ambil ni, batang yang besar sikit, pergi tanam. Okay? Kalau tak mau tanam, sebab apa? Oh, tak boleh tanam juga. Sebab saya masukkan juga dalam tu, dalam malas-malas kita orang moden ni sekarang kan, takkan nak pergi tumbuk, nak pergi keringkan dan sebagainya. Sebab dia mainkan dengan daun ni. Daun apa ni? Cepat, tulis. Tak tahu lagi, bahaya ni. Ni dicampur dua ni dibuatkan namanya apa ni? Ni pegaga. Orang Indonesia panggil pegagan atau tapak kuda. Nampak tak design dia macam tapak kuda? Cantik ni. Ni sayur biasa-biasa, ulam biasa-biasa saja. Cuma yang ni jangan ambil akar langsung. Akarnya ada bahan beracun. Nama cadmium. Boleh faham tu? Ambil yang atas ni saja, daunnya saja, basuh elok-elok. Yang ni basuh pun tak apa, tak basuh pun tak apa. Sebab apa dia, saya dah kata apa sih, burung pun tak nak patuk dia. Tak ada siapa yang nak makan dia ni sebenarnya kalau dia berada di atas pokok ataupun melekat kat batang lagi. Lepas tu you boleh ambil buah dia kan, yang panjang-panjang tu, yang dia panggil drumstick, apa, buah marunggai. Jadi tu mas sekalian, saya nak cerita pada anda kenapa. Sebab dah mula zaman sekarang orang dah banyak menipu dan ramai yang kena tertipu. Sebab tu saya keluar lagi sekali malam ni untuk menceritakan kepada anda sekalian, jangan lagi sekali anda tertipu. Lebih baik you tanam sendiri, you buat sayur sendiri, you celur sendiri, you tumbuk sendiri, you kering sendiri, you bubuh dalam botol, you buatlah. Cuma kadang-kadang you tak tahu bila yang you buat macam tu, dia belum lagi mencukupi. Sebab apa? Untuk sehari nak buat sendiri, kalau betul-betul ukurannya, kalau betul-betul you nak dapat zatnya, minimum 11 sudu satu hari. Saya ulang, 11 sudu. Sudu makan tu kalau boleh, ataupun sudu teh pun tak apalah. You kena ambil 11 sudu. Jadi sebab tu saya dah buat dalam bentuk, dari dulu lagi saya dah buat dalam bentuk kapsul yang berbentuk simple. You tengok macam ni. Saya nak cerita ni sebab apa? Tadi yang tergerak hati nak cerita sangat-sangat ni, di Kenduri kat Damansara Utama tu, saya biasalah, dia panggil, tak kenal nama saya, tak apa. Tapi dia panggil Dr. Moringa lagi sekali. Dr. Moringa ke ni? Okeylah, kena kata iyalah. Sebab apa? Saya yang buka mulut dulu dan dah orang kata apa, terlalu popular juga, Alhamdulillah. Tetapi sejak kebelakangan ni ada pula yang juga buat. Kita dah campur moringa dengan pegaga elok-elok. Kenapa masuk pegaga ni? Sebab semua kelemahan yang ada dalam moringa, kan mestilah ada kelemahan sana sikit dari segi vitamin mineralnya. Jadi kita tampung. Sebab apa? Moringa ni terkenal dengan, dia panggil student punya herbs. Tahu tak? Dia panggil student herba pelajar. Kenapa pelajar digalakkan orang kampung-kampung untuk makan pegaga? Kotlah you ingat lagi kan, zaman-zaman dulu ini adalah untuk otak. Dan orang-orang dulu muda-muda juga untuk panjang umur. Dia selalunya menahan diri pakai dengan buah pula apa ni, daun pegaga. Alah, simple je daun pegaga ni kan. Sebab tu saya kata tadi dia murah dan boleh didapati di tropical country, Indonesia, Malaysia, Thailand ni, sampai Brunei, Sabah, Sarawak, semua boleh. Filipina, India terutama sekali, cukup banyak. Jadi teman sekalian, kita jadikan ini sebab terlalu ramai. Dan kalau you tengok, kadang-kadang dia masuk dan jual yang hijau. Hijau macam fresh, macam ni punya warna. Ataupun macam ni punya warna. Dia kata dia punya yang... Saya bukan nak merendahkan produk orang, tidak sekali. Tapi saya tahu, dan sejak saya duk buat moringa business ni, rupa-rupanya terlalu banyak yang dah bubuh pewarna.
dalam menghijaukan. Sebab tu kita tak pernah bagi color kita warna hijau. Nombor satu, dalamnya pun kalau you buka, dia tidak akan powdernya warna hijau. Dia paling-paling ada, orang panggil apa, light green ataupun greenish brown, dan kadang-kadang nak ada sikit kelabu-kelabu. Dia bila di extract betul-betul, dihisap dia sampai kering macam tu, barulah dipanggil yang real extraction. Tapi orang lain dok dapat yang warna hijau, dia kata dia lebih original. Orang percayalah sebab sepatutnya sayur kan patutnya lebih hijau. Tapi tak logik kalau dia simpan lama-lama, kalau dia tak letak pewarna, warna tu akan bertukar. Sebab daun ni kalau ditinggal kosong, tak dihisap habis airnya semua tu, dia akan menjadi busuk. Jadi dia terpaksa letak sesuatu. Dan yang paling saya risau ialah pengawet dan pewarna. Saya tak sangkalah yang moringa ni pun orang nak buat benda-benda scam macam ni. Tetapi pun orang kena tipu juga. Yang ada jual 3 botol, dapat 2 free. Saya tak tahu kat mana dia orang belajar buat. Tapi kalau you tengok dalam research work yang kita buat dalam ni, nak dapat yang betul-betul original, kena hantar dia punya study untuk keselamatan saja. Safety, tak, bahan-bahan macam ni ada test untuk dia selamat tak selamat. Selain dapat KKM punya approval, dapat halal dan sebagainya, tetapi kita sebagai nak puaskan hati, sebagai saintis kita kena hantar special lab test. Bukan takat lab test saja, kita kena buat research. Kan ada orang masuk dengan buat dengan rat, tikus, ada yang buat dengan manusia punya test, semua tu dah ada. Jadi kalau orang nak tanya kenapa kena ambil Moringa Plus, satu daripada sebabnya ialah kita dah lari daripada kebiasaan. Maksudnya kita tak nak buat yang pakai pewarna, yang nak pakai mengelirukan pengguna. Kita tak nak. Kita nak bila you makan, dia dapat manfaat. Yang lebih penting ialah manfaat, bukan sangat yang saya cerita secara saintifik pada malam ini. Saya lebih suka you makan, tunggu dalam 2-3 minggu. Kadang-kadang setengah orang tu tak sabar, nak nama 1-2 hari dah nak boleh berlari, nak boleh. Kalau hari ni you makan, hari ni you boleh semayang, itu penipu. Saya terus tengah beritahu, kalau hari ni you makan, you tengok advertisement selalu kan, oh saya tak sangka saya makan semalam, malam pagi ni saya dah boleh berlari ataupun boleh. Selalunya orang cakap boleh semayang lah kan. Saya minta maaf, saya sendiri dah kena. Anda yang dah kena, kita mengaku je lah. Tertipu juga. Jadi malam ni cukup dulu saudara sekalian. Saya nak cerita apa? Oh, di Indonesia baru keluar pada hari semalam. Inilah 1 hari bulan ni. Dah kita lancarkan Sacha Inchi Oil. Dan dia punya bentuk Moringa Plus di sana dalam bentuk comel. Kat sini pun dah ada bentuk 30 kapsul ni. So kalau anda kat Indonesia, boleh recommend dia orang ada satu Sacha Inchi Oil, satu Moringa Plus. Moringa Plus ni cuma hujung bulan ni baru siap di Indonesia. Yang ni dah siap, Sacha Inchi Oil. Kenapa nak tambah Sacha Inchi Oil pula? Sebab dalam moringa ni tak ada omega 3. Faham tak? Dia nak kena ambil biji dia, kena squeeze, kena buat macam-macam sampai berkati-kati baru dapat sikit. Maka omega 3 ni kita dah terkenal dengan daripada Sacha Inchi Oil. Boleh tak? Jadi cukuplah you ambil 2 ni di Indonesia. Kalau kat sini kita ambil yang ni dengan yang ni. Cukuplah. Kalau takat untuk menjaga kesihatan, nak mempertahankan masalah kita baru lepas kemoterapi, nak pergi kanser terapi, kan kita risau, makanan apa aku nak jaga, dah tak lalu makan. Ni semua dengan 2 biji pagi, 2 biji malam, you dah beres untuk keperluan harian kita. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dengan penuh semangat nak cerita pada you, tolong mulakan daripada malam ni. Kalau tak mau ambil saya punya Sacha Inchi dengan Moringa Plus ni, tak ada mahal. You pergi tanam sendiri. Jangan kata saya tak bagi tahu, sebab Tuhan tu maha kaya. Ilmu tu dia bagi kepada sesiapa saja yang dia suka. Jadi anda malam ni beruntung. Kalau nak kata saya buat cerita, tak pula, sebab semuanya ada kajian. Dan yang short sekali, produk kita juga bertaraf international. Sebab apa? Awal-awal lagi dia punya kelang ni, peampunnya, foundernya ialah orang Jepun.
Founder buat produk saya ni, sudah saya pula, produk kita. Saya pula, mana ada produk saya, produk kita bersama. Asal usulnya sampai sekarang dia Kelang tu ampunya orang Jepang. Jadi mereka tu tak boleh main-main. Dia pun tak pernah abaikan dia punya safety, dia punya checklist, sanggup buang bermilion, masya-Allah. Jadi berkeyakinan betul kita ambil ni elok-elok dalam bentuk ni. Okey, insya-Allah you pun jangan lagi segan-segan, jangan rasa tak ada lagi habuan pada malam ni, dan semoga hidup anda bahagia di dunia akhirat syurga dan senyum semua. Let go, feel good all the time. Bye, terima kasih.